Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera pelajar. Okey, baiklah, pada hari ini kita akan belajar satu lagi tajuk seterusnya, iaitu definisi, invensi dan inovasi. Okey, pelajar boleh buka buku teks muka surat 23 seperti yang saya paparkan tu. Di mana yang lepas kita dah belajar tentang etika reka bentuk, pentingnya reka bentuk dan juga peranan reka bentuk. Okey. Jadi ini ialah antara topik yang last bagi tajuk bab 1. Jadi sebelum saya mulakan penerangan, mari kita lihat video untuk hari ini. Okey, saya ada video untuk awak. Ini dia. Okay, kita lihat bersama-sama. Okey, baiklah. Jadi tadi kamu dah tengok tentang satu evolusi bagi telefon. Di mana kalau kamu lihat tadi, telefon tu daripada sebesar-besar telefon kepada sekecil-kecil telefon lah. Di mana itu dinamakan sebagai satu invensi dan juga inovasi. Kalau dulu kita lihat telefon hanya boleh digunakan untuk kita
buat panggilan sahaja. Tetapi hari ini dengan telefon kita boleh buat macam-macam lah. Kita boleh main game, tengok internet dan sebagainya. Okay. Jadi dalam tajuk ini kita akan belajar tentang invensi dan juga inovasi dalam mereka bentuk. Itu invensi ialah, ingat invensi ialah satu kaedah di mana proses untuk mencari jalan untuk menghasilkan produk atau perkhidmatan yang baharu. Okay, di sini kata kunci je ialah baharu, yang belum pernah wujud sebelumnya. Maksudnya invensi itu ialah kaedah untuk kita hasilkan produk yang baharu, yang tak pernah ada lagi. Sebagai contoh, satu bentuk emisi ialah sebagai contoh kalau ini betul, benda yang baru yang kita tak menghasilkan lah. Di mana sesuatu rekaan produk itu tidak lagi dipanggil emisi apabila tempoh penciptanya melebihi 10 tahun. Contoh kalau radio tu dah ada 10 tahun, maka itu bukan invensi. Inovasi pula. Inovasi dekat sini dia punya kata kunci ialah pengubahsuaian produk sedia ada supaya menjadi lebih baik, menjimatkan, bertenaga dan bermakna serta mesra pengguna. Inovasi bermaksud ubah suai. Produk dah ada, kita ubah suai. Sebagai contoh tadi kalau kamu lihat dari segi telefon. Bila tak ada telefon, bila orang pertama cipta telefon tu, jadi itu dinamakan sebagai invensi. Sebab di produk baru, invensi. Tetapi macam sekarang ni, kalau dulu telefonnya besar kan, semakin lama semakin kecil macam ni. Jadi itu ialah proses inovasi, iaitu dia ubah suai daripada telefon yang besar kepada telefon yang paling kecil dan juga mempunyai banyak fungsi. Itu inovasi. Ingat keyword dia invensi, produk baru, inovasi ialah ubah suai produk sedia ada. Di mana prinsip invensi dan inovasi ada 3. Yang pertama, prinsip dia mestilah menjimatkan tenaga. Penggunaan tenaga yang boleh diperbarui. Sebagai contoh, tenaga yang boleh diperbarui itu ialah tenaga yang tak akan habis. Sebagai contoh, tenaga solar. Dia memang tak akan habis. Dan juga penjimatan masa dalam membaiki kelemahan produk. Maksudnya untuk dia baiki kelemahan tu, dia menjimatkan masa. Di mana prinsip invensi dan juga inovasi dalam kerja reka bentuk ni diaplikasikan dalam 5 bidang, iaitu pertahanan, pendidikan, pembuatan, kesihatan dan teknologi maklumat. Melalui bidang pendidikan, di mana penyampaian dan penerimaan ilmu dapat dilakukan dengan tepat dan menarik. Sebagai contoh, macam sekarang saya ajar kamu, saya dah tak perlu gunakan papan putih, saya gunakan laptop. Jadi ini menunjukkan bahawa dia adalah satu prinsip invensi. Invensi, benda ni sebelum ni tak ada, tapi macam sekarang kita buat macam ni, jadi ini adalah satu contoh invensi. Itu dalam bidang pendidikan. Manakala dalam bidang kesihatan, macam sekarang dah ada jam, jam untuk ukur degupan jantung. Daripada jam tu kita tahu satu hari berapa langkah kita jalan, kita tahu berapa degupan jantung kita, berapa denyut nadi kita. Itu dalam bidang kesihatan. Untuk dalam bidang pembuatan, kalau masa dulu, kalau kita nak buat sesuatu bentuk tu kita kena buat gunakan tanda liat, plastik dan sebagainya. Tapi sekarang kita boleh buat dengan menggunakan pen 3D. Ini contoh pen 3D. Kamu akan jumpa produk ni masa kamu jadi tandua nanti. Selain daripada tu, kita dah ada pencetak 3D. Kat komputer ni, saya letak gambar apa-apa. Jadi pencetak ni dia boleh buat sebiji gambar yang saya nak. Itu dia. Dalam bidang teknologi maklumat, di mana invensi dan inovasi diamalkan, iaitu dari aspek peralatan dan juga rangkaian. Sebagai contoh, kalau dahulu kita tulis dengan menggunakan papan kunci dengan keyboard, tapi sekarang kita hanya perlu gunakan jari saja nak tulis. Kalau sebelum ni kita gunakan alat kawalan jauh untuk kita tukar channel TV. Tetapi sekarang kita boleh gunakan telefon untuk tukar channel TV. Jadi itu dalam bidang teknologi maklumat. Manakala dalam bidang pertahanan juga, di mana prinsip invensi dan juga inovasi dapat dilihat dari segi penghasilan peralatan persenjataan, teknologi komunikasi, perekonomian dan juga pengawasan.
Untuk makluman kamu, sebenarnya bidang pertahanan ni ialah bidang yang paling penting. Pentingnya kenapa? Bukan sebab betul dia untuk pertahanan negara, tetapi invensi dalam bidang perkhidmatan itulah yang membawa kepada teknologi yang kita gunakan pada hari ini. Sebagai contoh, dalam bidang komunikasi. Jadi bila kita komunikasi ni, dalam bidang pertahanan ni, dia sangat penting kerana supaya dengan adanya komunikasi, kita dapat tahu di mana kedudukan musuh dan sebagainya. Jadi sebenarnya teknologi telefon ni digunakan pertama sekali dalam bidang pertahanan lah. Kemudian barulah diperbanyakkan dalam bidang kita. Saya ambil satu contoh di mana kamu tahu kereta Volkswagen tak? Kereta Volkswagen tu, sebenarnya kereta Volkswagen tu kalau kita tahu dia tidak menggunakan air bagi sistem penyejukan enjin. Di mana teknologi kereta Volkswagen tu dia ambil daripada Jerman semasa Perang Dunia Pertama. Itu dia. Jadi itu ialah invensi dan juga inovasi dalam bidang pertahanan. Manakala invensi dan juga inovasi dalam bidang kebentuk, sebagai contoh teknologi komunikasi. Macam saya cakap tadi, dulu telefon, besar betul air ni. Zaman saya jumpalah. Telefon yang besar dah lah, besar betul air. Hanya boleh telefon, dengan kita hantar SMS saja, type. Macam sekarang, kita lihat, telefon, besar tapak tangan je. Semua boleh buat guna telefon. Teknologi nano, di mana komponen-komponen yang kecil mempunyai pelbagai fungsi. Pengesanan ergo sensor, inilah. Dan juga artificial intelligence dalam pembuatan robot dan sebagainya. Telefon pintar. Dengan telefon pintar, kita boleh buat macam-macam sekarang. Kalau kamu type dekat Play Store tu, kan, macam-macam apps ada. Cuma telefon kamu boleh support ke tak boleh support je lah. Baiklah pelajar, itu saja tajuk untuk hari ini. Ringkasnya kan. Jadi saya nak kamu untuk tugasan minggu ni, kamu buka buku teks muka surat 28, salin dan lengkapkan jawapan nombor 1 hingga nombor 4 buat dalam buku panjang dan siap ambil gambar dan hantar pada saya. Pelajar, itu saja untuk hari ini. Jangan lupa like dan subscribe video saya. Bye. Assalamualaikum.